Selamat sejahtera kepada semua. Dalam rancangan dokumentari ini, kami akan membincangkan Undang-Undang Adat Sabah dan Sarawak. Sidang membenarkan saya untuk membuat perkenaan diri. Nama saya Teo Hui Ling. Saya berwatak sebagai seorang pengacara rancangan dokumentari. Nama saya Chi Jia Mei. Saya berwatak sebagai pakar Undang-Undang Adat Sabah. Nama saya Joy Ting Qing. Saya berwatak sebagai pakar Undang-Undang Adat Sabah. Saya Geran Tan Wei Jie, berwatak sebagai penduduk Sabah yang berpengetahuan dalam kes pelanggaran adat. Nama saya Devin Gantakang. Saya berwatak sebagai penduduk Sarawak yang terlibat dalam kes pelanggaran adat. Saya Ching Xiu Xing. Saya berwatak sebagai seorang pakar Undang-Undang Adat Sarawak. Nama saya Wei Kai Xuan, berwatak sebagai seorang penduduk Sarawak yang mempunyai pengetahuan yang kukuh dalam Undang-Undang Adat Sarawak. Nama saya Tan Ting Yi. Saya berwatak sebagai seorang pakar Undang-Undang Adat di Sarawak. Selamat datang ke rancangan dokumentari kami yang bertajuk Undang-Undang Adat Sabah dan Sarawak. Dalam rancangan ini, kami akan mengetengahkan latar belakang, ciri-ciri dan cabaran yang dihadapi oleh Undang-Undang Adat di kedua-dua negeri ini. Kami juga akan mendengar pengalaman dan pandangan daripada pakar dan penduduk yang terlibat dengan Undang-Undang Adat. Mari kita mulakan dengan Undang-Undang Adat Sabah. Kami berada di sebuah kampung di pedalaman Sabah, di mana penduduknya terdiri daripada berbagai etnik dan agama. Di sini, Undang-Undang Adat dikenali sebagai Undang-Undang Anak Negeri dan ia ditadbir oleh Mahkamah Anak Negeri. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Undang-Undang Adat Sabah, kami akan berkomunikasi dengan seorang pakar Undang-Undang Adat Sabah, Puan Joey. Undang-Undang Adat Sabah adalah suatu sistem perundangan yang berdasarkan adat istiadat dan kepercayaan masyarakat anak negeri Sabah. Ia wujud sebelum zaman kolonial dan diperkukuhkan selepas Sabah menyertai Malaysia pada tahun 1963. Undang-Undang Adat Sabah merangkumi berbagai bidang seperti harta, perkahwinan, perceraian, waris dan pelanggaran adat. Apakah yang dimaksud dengan pelanggaran adat? Pelanggaran adat adalah suatu kesalahan yang melanggar adat istiadat dan norma-norma masyarakat anak negeri. Contohnya mencuri, berzina, membunuh, menghina dan sebagainya. Pelanggaran adat boleh menyebabkan kebukaan roh nenek moyang dan menimbulkan bencana atau penyakit kepada pelakon atau komuniti. Oleh itu, pelanggaran adat perlu diselesaikan dengan cara membayar sogit, iaitu suatu bentuk ganti rugi atau denda yang ditetapkan oleh Mahkamah Anak Negeri. Bagaimana pula dengan orang Islam yang terlibat dalam pelanggaran adat? Ini adalah suatu isu yang kompleks dan kontroversi kerana orang Islam juga tertakluk kepada Mahkamah Syariah dalam hal ehwal agama. Terdapat pertindahan bidang kuasa dan tiada garis panduan yang jelas untuk menyelesaikan konflik ini. Dalam setengah kes, orang Islam boleh mendapat manfaat daripada undang-undang adat seperti mendapat ganti rugi atau alternatif terbaik dalam kes yang melibatkan orang bukan Islam. Tetapi dalam setengah kes, orang Islam juga boleh menghadapi risiko pendakwaan berbagai atau isu hukum pengenaan sogit. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, kami telah berjumpa dengan seorang penduduk Sabah yang terlibat dalam kes pelanggaran adat, Encik Gerald. Undang-Undang Adat di Sabah merujuk kepada hak istimewa yang diberikan kepada anak negeri Sabah yang telah menetap dan mengusahakan tanah kerajaan untuk aktiviti sara hidup selama 3 tahun berturut-turut dan tertakluk kepada Seksyen 5, 6, 13 hingga 16, 65 dan 881. Masyarakat di negeri Sabah menganggap tanah adat tidak bergantung kepada undang-undang bertulis tetapi berdasarkan amalan orang asal yang diamalkan oleh mereka sejak nenek moyang mereka lagi. Di dalam Perlembagaan Malaysia Perkara 160 memperuntukkan tanah orang asal dan masyarakat menggunakan adat tempatan untuk 3 mahkamah. Mahkamah Anak Negeri Sabah mentadbir Undang-Undang Adat di Sabah
Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan. Itulah sedikit sebanyak mengenai Undang-Undang Adat Sabah. Sekarang, mari kita beralih ke Undang-Undang Adat Sarawak. Kami berada di Ibu Negeri Sarawak, Kuching, di mana terdapat pelbagai bangsa dan budaya. Di sini, Undang-Undang Adat dikenali sebagai Undang-Undang Bumi Putera dan ia ditapis oleh Mahkamah Bumi Putera. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Undang-Undang Adat Sarawak, kami telah berjumpa dengan seorang pakar Undang-Undang Adat Sarawak, Puan Xiao Ching. Terima kasih kerana menjemput saya untuk berkongsi ilmu saya mengenai Undang-Undang Adat Sarawak. Undang-Undang Adat Sarawak adalah suatu sistem perundangan yang berdasarkan adat, istiadat dan kepercayaan masyarakat Bumi Putera Sarawak. Ia wujud sebelum zaman kolonial dan diperkukuhkan selepas Sarawak menyertai Malaysia pada tahun 1963. Apa yang dimaksudkan dengan pelanggaran adat? Pelanggaran adat adalah suatu kesalahan yang melanggar adat istiadat dan norma-norma masyarakat Bumi Putera. Contohnya, mencuri, berzina, membunuh, menghina dan sebagainya. Pelanggaran adat boleh menyebabkan kemukaan roh nenek moyang dan menimbulkan bencana atau penyakit kepada pelaku atau komuniti. Bagaimana pula dengan orang Islam yang terlibat dalam pelanggaran adat? Bagi orang Islam yang terlibat dalam pelanggaran adat, ini adalah suatu isu yang sama dengan Sabah kerana orang Islam juga tertakluk kepada Mahkamah Syariah dalam hal ehwal agama. Terdapat pertindihan bidang kuasa dan tiada garis panduan yang jelas untuk menyelesaikan konflik ini. Dalam sesetengah kes, orang Islam boleh mendapat manfaat daripada undang-undang adat seperti mendapat ganti rugi atau alternatif terbaik dalam kes yang melibatkan orang bukan Islam. Untuk gambaran yang lebih jelas, kami telah berjumpa dengan seorang penduduk Sarawak yang mempunyai pengetahuan yang kukuh dalam Undang-Undang Adat Sarawak, iaitu Puan Kai Xuan. Undang-Undang Adat di Sarawak merujuk kepada sistem peraturan atau norma yang juga diikuti oleh ahli-ahli masyarakat Dayak yang terdiri daripada berbagai etnik seperti Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Melanau dan lain-lain. Undang-undang adat ini tidak bertulis dan berdasarkan amalan dan kepercayaan yang diwarisi oleh nenek moyang mereka. Undang-undang adat ini meliputi aspek-aspek seperti tanah, perkahwinan, pewarisan, keadilan dan sebagainya. Berikut adalah beberapa contoh kes Undang-Undang Adat Sabah dan Sarawak. Pada tahun 2014, seorang lelaki murud dari Sabah yang beragama Islam telah mengambil seorang wanita dusun yang beragama Kristian sebagai isteri kedua tanpa kebenaran isteri pertama dan Mahkamah Syariah. Isteri pertama telah membuat adat kepada Mahkamah Anak Negeri yang menghukum lelaki itu membayar sojid sebanyak 30,000 kepada isteri pertama dan 10,000 kepada isteri kedua. Lelaki itu juga didakwa oleh Mahkamah Syariah atas kesalahan poligami tanpa kebenaran dan dihukum penjara 6 bulan dan denda 5,000. Kes dua pula, pada tahun 2016, seorang wanita Iban dari Sarawak yang beragama Kristian telah membunuh suaminya yang juga beragama Kristian kerana mendapati dia berselingkuh dengan wanita lain. Wanita itu telah didakwa oleh Mahkamah Tinggi atas kesalahan membunuh dan dihukum gantung sampai mati. Keluarga suaminya juga telah membuat hukuman suri kepada wanita itu dan keluarganya di Mahkamah Bumi Putera yang menghukum wanita itu membayar sogit sebanyak RM50,000 kepada keluarga suaminya. Pada tahun 2018, seorang lelaki Kadazan dari Sabah yang beragama Islam telah mencuri seekor kerbau milik seorang lelaki Bajau yang juga beragama Islam di kampungnya. Lelaki Bajau itu telah membuat aduan kepada Mahkamah Anak Negeri yang menghukum lelaki Kadazan itu membayar sojid sebanyak RM20,000 kepada lelaki Bajau itu dan RM5,000 kepada kampung. Lelaki Kadazan itu juga didakwa oleh Mahkamah Syariah atas kesalahan mencuri dan dihukum potong tangan. Sekian, terima kasih.